Oleh kerana hati merupakan perkara yang amat besar, dia yang boleh menghadap Tuhannya, dia yang boleh mengenali Tuhannya, dia yang boleh menghampirkan diri dengan Tuhannya. Ia telah dipanggil latifatul rabbaniyah ruhaniyah. Satu benda yang Allah Ta'ala jadikan hakikat diri kita yang sebenarnya. Ia telah ruhani, yang dibangsakan kepada latifah, benda yang sir, dibangsakan kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun jasad kita, tangan kita, semua ni dia tak layak untuk ma'rifat akan Allah Ta'ala. Layak di tempat di mana esok liang lahat tu yang balik. Ya, kesudahan kita ni liang lahat. Kita jaga dia bukan main lagi. Kan? Kita takut dia tak makan, takut dia tak sihat, rupanya tempat di mana? Liang lahat kesudahan dia. Tu je. Yang nak dekat dengan Tuhan dia apa? Hakikat diri kita sebenar. Dipanggil qalbi, hati. Atau dipanggil dengan roh. Dipanggil dengan sir, dengan syaraf, macam-macam nama itu, mengikut martabat kesampaian dia dengan Allah Ta'ala. Baik, sekarang Tuan Pengarang Al-Arif Billah Kutubul Kabir, wali kutub besar Syekh Mullah Ta'ila As-Sakandari Qaddasallahu sirrah, menarik perhatian kita supaya memberikan tumpuan penyucian dan pembersihan hati, supaya ia tempat tilik Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala tilik dalam keadaan mendatangkan keridaan dia. Bersih, cantik, kemas. Maka hati yang bersih, dia akan dipilih untuk ditarik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hati yang tidak dikemaskan kotor, dia tidak akan dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara obat hati yang besar, ini dua perkara disebut oleh Tuan Pengarang kita. Rangkaian daripada itulah al-uzlah dan at-tafakkur. Beruzlah, mengasingkan diri, kemudian disuntik dia dengan menghadap hati dengan Allah Ta'ala. Zikir, tafakur, itu dia. Waktu sunat bagi-bagi kita bangun, sebelum subuh tu, pukul 3, pukul 4 tu, kita bangun tu, kita buka jendela kita, pandang ke langit, baca ayat 190 daripada surah Al-Imran. Ayat ini merupakan suntikan besar pada iman dan hati kita. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhir. Sungguh dalam kejadian langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam kejadian langit yang Tuhan jadikan begitu hebat, tidak ada tiang yang kita lihat, bi ghairi amadin tarawnaha, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam pada siang, siang kepada malam. Dalam ayat lain Tuhan cabar gitu, qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiya. Kalau Tuhan jadikan malam ni sampai kiamat, siapa boleh tukar jadi siang? Tuhan tukar 24 jam gelap je. 3 minggu, seminggu, sebulan gelap, setahun gelap, maut hidup dan habis. Bank pun tak nampak. Nak cucuk kad pun tak pakai dah. Sekarang Tuhan jadikan pertukaran siang malam tu biar sedar siapa yang jadi dia, siapa yang menukar tu. Biar kita kenal syafuli Allah Ta'ala yang maha hebat, yang maha luas kasih sayang dia, pemberian dia, yang tidak selayaknya kita lalai daripada dia. Hati yang lalai ialah hati yang berpenyakit. Sekarang dia nak ubat ni supaya hati kita sihat, segar. Itulah dua cara besar dia. Pertama, pengasingan diri. Sebab bila penting benda-benda besar kita nak buat, kita ada meeting mesyuarat, kita tak mesyuarat tengah-tengah bandar, kita tak mesyuarat tengah pasar malam. Kita mesyuarat ada bilik mesyuarat khas. Bilik tu pula kunci, supaya apa? Keadaan dia tenang, dapat memberi tumpuan. Itu nak mesyuarat, nak buat keputusan kerja-kerja besar dunia kita yang kecil saja kalau nak dibanding urusan kita dengan Allah Ta'ala. Maka kerja dengan Allah paling besar, dia sangat memerlukan maknanya tumpuan. Tumpuan, perhatian yang benar. Sebab tu dia kena asingkan diri. Lepas tu masyarakat dia buat suluk dan suluk tu pengasingan diri supaya kita terasing, tidak ada gangguan-gangguan, supaya dapat memberi fokus tumpuan. Bila kita asing pula, tak cukup lagi, satu lagi kena masuk ubat ni. Apa dia? At-tafakkur, memikirkan. Kena jalan dalam. Maka tafakkur tu ada 3 pembagian secara ringkas dia. Pertama, tafakkur yang paling penting untuk kita berjalan ke hadirat Tuhan ialah memikirkan kesilapan dosa kita dengan Allah. Sebab dalam keadaan kita bergelumang dosa, mungkar, maksiat, kita tidak akan dijemput masuk dalam istana makrifat Tuhan. Kita nak menghadap Raja Besar,
Ya, kita punya badan pun macam orang panggil macam kubang lepas lembu ke kebau lepas kubang ni. Bergelumang kan. Nak masuk kat gate pun jaga tak bagi kan. Balik. Tak layak. Kena bersih, kemas kan. Itu nak menghadap raja dunia yang sama taraf kita makhluk. Ini nak menghadap Malikul Muluk, raja segala raja. Mesti bersih betul-betul. Sebab pertama tafakur, memikirkan kesilapan-kesilapan kita, besar dosa kita, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin berkait dengan Allah, berkait dengan makhluk, semua kena selesaikan. Sebab al-taubat awalul maqamat. Taubat adalah awal-awal maqam kita nak berjumpa Tuhan. Ya, la ibadat liman lam yatub, tidak diiktiraf ibadat apabila kita tak bertaubat. Kalau tak nak bertobat, bermakna dia rela lagi dia dibalut dengan kekotoran. Dia selesa lagi dengan berpakaian yang kotor. Maka mungkin dia nak menghadap Allah Ta'ala. Ya, ni musim hujan kan, kalau kita ada anak kecil dia berkubang, dia naik rumah kita bagi tak? Kita hambat dia pergi basuh, pergi mandi dulu. Baru dia boleh naik rumah. Kalau tidak akan habis kotor rumah. Dapat pula petang gaya. Lagi lah orang marah kan, dia nak bersih kemas. Jadi maknanya kena kemas bersih. Nak masuk rumah baru. Apatah lagi kalau nak masuk masjid, suat tempat ibadat. Apatah lagi nak masukkan hati kita ke hadirat Tuhan. Betul lagi lah besar. Ya, hati tempat tilik Allah Ta'ala perlu dibersihkan. Baik, sekarang dua perkara disebut dalam pengarang. Ya, dia kata mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midanul fikrah. Tidak akan memberi manfaat hati dalam kita nak bersihkan dia. Suatu seumpama menjauhkan diri daripada manusia dan masuk pula dalam dia kepada medan fikir daripada segala hakai. Mana dua kita bawa sekali. Pengasingan. Sebab tu dalam hadis Mukhtarul Ahadis, sayanya bagi orang yang membuat rumah kan, dia kena ada satu bilik. Rasulullah suruh buat iaitu dalam bilik khalwah. Itu dalam hadis ni. Lepas tu tunggu pondok sana banyak di Kelantan, di Patani ni. Memang dia ada bilik khas sikit kan. Ya, jadi lepas-lepas dia mengajar dia masuk. Dalam itu kita boleh muhasabah. Ya, tenang kan, kunci bilik kita dengan dia menghadap. Baru sempat. Ya. Ini buat rumah, bilik lain buat, bilik terupa. Balik kan pergi buat. Ya, khas kan bilik buat, khas.